Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para pelajar? Harap semuanya berada dalam keadaan baik dan sihat. Hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita tentang tajuk seterusnya ya, iaitu daripada bab 1 daya dan gerakan 2 ya. Minggu lepas kita dah belajar tajuk bab 1 daya gerakan 2 iaitu 1.1 panduan daya. So ini kita nak teruskan dengan leraian daya lah ya. Jadi kita teruskan dengan standard pembelajaran bagi leraian daya iaitu pertama memerihalkan leraian daya. Yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan daya paduan dan leraian daya. Okey. Kita tengok dulu apa maksud leraian daya, ya, iaitu proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. So, bagaimana nak dilakukannya, ya? Okey. Jadi, leraian daya ni ialah satu proses songsangan kepada prinsip paduan daya. Okey. Di mana daya, katalah kita ada satu daya F, ya, di mana kita boleh leraikan kepada dua komponen. Ini daya F-nya lah, ya, dengan sudut theta. Maka kita boleh leraikan dia ya kepada dua daya yang berserenjang, ya, iaitu Fx dan Fy. Kalau sebelum ni kamu dah belajar paduan daya, kamu gabungkan dia. Sekarang daripada satu daya F ni kamu leraikan dia. Okey. Jadi bagaimana nak leraikan ya? Okey, kamu tengok yang gambar rajah kedua ni ya. Di mana kamu boleh leraikan dia kepada paksi yang mengufuk ya ataupun mendatar ya, paksi X ya. Jadi sebab itu kita namakan dia Fx ya. Kita panggil dia komponen mengufuk. Okey, yang kedua kita leraikan dia kepada komponen menegak ya, iaitu paksi Y ni. Ya, jadi kita namakan dia sebagai Fy. Okey, bagaimana kita nak menentukan magnitude leraian daya ya? Okey. Yang pertama kita lukiskan komponen mengufuk Fx ya yang ni dan Fy ya yang paksi hijau ni ya untuk kita membentuk segi empat seperti saya buat ni lah ya. Okey, yang kedua kita hitungkan magnitude kedua-dua komponen. Okey, untuk komponen mengufuk ni kita gunakan rumus matematik ya iaitu trigonometri. Jadi oleh kerana kedudukan Fx ni adalah bersebelahan dengan F, maka kita gunakan cos theta lah ya, iaitu Fx bagi dengan F. Maka kita dapatlah Fx ini iaitu F cos theta ya, iaitu sudut yang mencakupi antara dua daya ini. Okey, bagaimana pula dengan komponen menegak yang hijau ni ya? Jadi kita gunakan sains lah ya. Okey, macam mana nak tengok? Okey, hijau ni ya, anggaplah dia berada di sebelah sini. Di bahagian depan ya. Okey. Jadi bila di bahagian depan ni kalau dengan sudut ni dia bertentangan lah ya. Maka sebab itu kita gunakan sains theta. Iaitu kita dapat Fy bagi dengan F. Maka untuk kira Fy kita dapatlah Fy sama dengan F sains theta. Okey, untuk dapatkan rumus ni tak kisahlah kamu nak guna sebelah hijau ni ke ataupun nak gunakan sebelah bawah ni ya. Asalkan kamu tahu di mana sudut inilah ya, sudut theta ni bersamaan dengan yang atas ni. Jadi sebenarnya sama je lah, kamu kata tak dapat Fy ni menggunakan sains dan Fx ni menggunakan cos. So inilah bagaimana kita nak tentukan leraian daya. Okey. Jadi mari kita tengok ya bagaimana kita nak menghitungkannya. Okey, seterusnya kita nak tengok penyelesaian masalah yang melibatkan leraian daya. Okey. Jadi rajah di bawah menunjukkan seorang budak menarik sebuah blok di atas suatu permukaan kasar. Ini daya dia tariklah, daya F ya. Jadi
Yang manakah tindakan daya-daya pada blok itu? Ini soalan objektif sebenarnya ya. Okey, yang mana? Jadi kamu leraikanlah seperti yang cikgu ajar tadi. Ya, iaitu pada paksi komponen mengufuk Fx dan komponen menegak Fy. Okey. Dalam masa yang sama, blok ni juga ada apa? Dia ada tindak balas norma R ya. Dan oleh kerana dia ditarik pada permukaan kasar, dia ada satu lagi daya yang bertentangan dengan tarikannya ya, iaitu ke belakang. Kita panggil geseran. So yang mana satu jawapannya? Rasanya kamu dah boleh teka ya. Jadi jawapannya ialah D. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan yang kedua. Okey, Roslan sedang menarik sebuah kotak dengan daya F. Ini daya merah ni, yang warna merah ni iaitu F yang condong pada sudut 30 darjah di atas permukaan mengufuk ya. Ini permukaan mengufuk ni lah ya. Ini je. Jadi kamu boleh tengoklah daya-daya yang terlibat ya, iaitu R tindak balas norma, W berat dan belakang ni ialah daya geseran. Kita labelkan dia FR. So, yang pertama tentukan magnitude bagi komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, kita leraikan dululah baru kita boleh kira. Dan yang kedua dia nak hitungkan magnitude dan arah daya panduan yang bertindak ke atas kotak itu. Dan C, ya, berapakah pecutan kotak yang berjisim 3.5 kg. Jadi daya-daya bertindak ke atas kotak ni ya, telah diberikan ya, di mana daya tarikan F-nya ialah 40 Newton. Okey, tindak balas normal dia ialah 15 Newton. Okey, daya geseran dia 20 Newton. Okey, berat ke bawah 35 Newton. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, A ya. Okey, tadi saya kata dah ya. Kamu leraikan dulu daya ini ya, daripada daya F kepada dua daya yang berserenjang ya, iaitu Fx secara mengufuk dan Fy secara menegak yang mencakupi pada sudut 30 darjah. Jadi untuk kira komponen mengufuk yang bahagian Fx ni ya, yang bahagian mendata ni ataupun paksi X ni, kita gunakan F cos theta lah. Masukkan nilai, so panduan nilai daya dia F ni ialah 40, sudut dia 30, maka bila kamu kira kamu akan dapati nilai dia ialah 34.64 Newton ke kanan ya, sebab dia tarik tadi ke arah kanan ya. Okey, untuk komponen menegak ya, tadi kita dah tengok ya, kita gunakan F sin theta. Masukkan nilai, maka kamu akan dapati nilai dia ialah 20 Newton ke bawah ya. Jadi, komponen mengufuk ke kanan, ya, kita tahu nilai dia tadi ialah 34.64. Dalam masa yang sama, semasa ditarik ya, kotak ini, daya geseran dia ialah 20 Newton. Maka, ya, kita kira pula panduan daya komponen mengufuk, iaitu Fx tambah Fr. Kita akan dapati nilai dia 14.64. Kenapa daya geseran ni jadi negatif? Sebab arah dia tak sama ya dengan arah daya tarikan. Daya tarikan ke arah kanan, manakala ya geseran dia berlawanan dengan daya tarikan. Sebab itu kita kena letak tanda negatif. So inilah hasil dia ya. Okey, komponen menegak pula ya, kita dah kira tadi ya, iaitu Fy 20 Newton. Okey, kita ada tindak balas norma ke atas 15 Newton. Dan kita ada berat ke bawah. Tadi kita dah tengok ya, nilai dia 35. So hasil daya panduan komponen menegak semua ya. Jadi yang sama arah kita campurlah. Yang tak sama arah kita letak tanda negatif. Maka hasilnya ialah kosong ya. Okey, seterusnya kita nak tentukan pecutan dia ya. So, daya panduan yang kita ada ialah yang ke kanan ni, 14.64. Okay, jisim kotak kita tahu 3.5 kg. Kita masukkan dalam formula F sama dengan MA. Maka nilai A bila kita kira kita dapat 4.18 meter per saat per saat. Itulah nilai pecutan bagi
kotak ini. Ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Okey, sebuah blok kayu yang berjisim 3 kg diletakkan di atas satah condong licin yang ditindak oleh satu daya mengufuk. Okey. Kalau tadi situasi kotak di kawasan yang mendatar ya. Okey, yang ni berada di satah condong. Okey, dia nak pertama lukiskan dan namakan daya yang bertindak pada blok kayu ini. Dan yang kedua, tentukan pecutan blok kayu yang menggelusur ke bawah satah condong. Okay, sudut yang dicakupi ialah 25 darjah lah. Okey, ini adalah daya-daya yang bertindak lah. Ya. Kita ada tindak balas normal ya, yang sentiasa ke atas. Ya. Dan kita ada geseran sebab dia memecut ke depan. Ya. Dan dalam masa yang sama kita ada komponen berat. So, ini adalah daya-daya yang bertindak. Okey, untuk mengira ya, kita kira menggunakan formula F sama MA untuk menentukan pecutan tadilah ya. Jadi F ialah daya selari dengan permukaan, maka kita gunakan F sin theta ya, ke depan kan. So F ni ya, kita ambil nilai berat, so dia jadi mg sin theta F ni ya. Okey. Dan MA kita masukkan nilai lah, kita ada nilai jisim dan A kita nak kira, kita nak cari ya. So bila kamu kira, bila kamu masukkan semua nilai, maka kamu akan dapati nilai A dia ialah 4.15 meter per saat ya, bagi pecutan blok kayu ni nak turun ke bawah. Okey, ni saya lukis balik lah ya, daya-daya yang bertindak lah ya. Kenapa kita gunakan sin theta ya, tidak cos ya. Sebab sin theta ni, mg sin theta ni adalah daya yang selari dengan permukaan ya. Okay, kita guna mg sebab kita menggunakan nilai berat ya, bagi nilai F ni. Seterusnya kita nak tengok ya, seorang Mahmud ya, memotong rumput menggunakan mesin pemotong rumput yang berjisim 100 kg ya. Dia mengenakan daya 70 Newton pada arah 45 darjah. Okey, so ini daya yang dilakukanlah ya untuk dia memotong rumput ya, menggunakan mesin pemotong rumput. Okey, A, kirakan komponen mengufuk ya. Dan seterusnya dia nak komponen daya dikenakan ke atas rumput, dan kenapa ya kerja memotong lebih berkesan lah daripada dengan cara menolak ya, berbanding dengan menarik ya. Okay, saya lukis dulu leraian daya dia. So daya ni adalah F, yang ni sama dengan keadaan mesin yang ditolak ini. So kita leraikan kepada dua, Fs secara mengufuk, Fy secara menegak ke bawah. Sebab daya dia ke bawah ya. So untuk mengira komponen mengufuk daya yang ni kita gunakan F cos theta. Yang ni sudut 45 dia lah ya. So masukkan nilai, maka kamu dapat nilai Fx ialah 49.50 Newton ya. Okey, seterusnya untuk komponen daya yang dikenakan ke atas rumput adalah komponen menegak dia lah. Ya, yang ni, daya ke bawah iaitu Fy. Maka bila kamu kira, kamu masukkan nilai, kamu akan dapati bahawa nilai dia ialah 49.50 Newton. Okey, ini adalah nilai bagi komponen menegak daya. Ya. Okey, sekarang ni kenapa ya kerja memotong ni lebih berkesan dengan cara menolak. Ni tolak mesin ni lah berbanding kita tarik mesin ini. Kerana ya apabila ya mesin pemotong rumput ditolak, komponen tegak mesin rumput itu bertindak ke atas rumput. Okay, daya tu ya, daya yang besar ya sebenarnya membolehkan rumput dipotong dengan lebih mudah dan berkesan. Okay, nota ya. Jumlah daya ke bawah ya. Kita dah dapat jumlah daya ke bawah tu lebih lah ya, iaitu daya panduan menegak ke bawah ke atas tanah. Kita dah ada satu komponen daya 49.5 dan kita ada nilai berat ya, berat mesin ya. Mesin tadi berjisim 100
kita tukar pada berat, kita dapat 1000 Newton. So, bila kita tambah, kita dapat 1049.50 Newton. Maknanya daya ke bawah tu besar. Bila daya ke bawah tu besar, kerja untuk memotong rumput tu dia jadi lebih mudah lah, lebih berkesan lah. Senang untuk rumput itu dipotong. Ya. Kita pula ya penyelesaian masalah bagi leraian daya tarik beg ya. So Daniel menarik beg yang berjisim 4 kg dengan daya 20 Newton yang bertindak pada sudut 40 darjah dengan lantai. Okey, tentukan komponen mengufuk daya. Okey. Kalau tadi daya tu ke bawah ya, sekarang ni daya tu ke atas untuk bagi keadaan menarik beg. Inilah nampak. Okey, gambar ni saya dah lukis dah. Dan kita leraikan daya itu kepada Fx dan juga Fy. Jadi nak kira dia mudahlah ya. Kita gunakan, kalau untuk mengufuk kita gunakan F cos theta. Maka kamu akan dapat nilai dia 15.32. Okey, untuk komponen menegak kita akan dapat 12.86 apabila kita gunakan F sin theta. Ini macam biasalah, kita dah kira beberapa kali. Okay, sekarang kenapa ya lebih mudah dan kita rasa lebih ringan apabila kita menarik berbanding kita menolak ya. Tadi untuk kes mesin pemotor rumput kita tolak. Okay, untuk beg kita tarik ya. Kerana ya apabila beg ditarik, komponen tegak beg itu bertentangan dengan berat dia. Sebab daya ni, daya Fy ni bertentangan dengan berat ke bawah. Ya. Maka daya yang terhasil adalah lebih kecil menyebabkan beg itu dapat ditarik dengan lebih mudah. Okay, nampak ya? Daya Fy ni ke atas, berat ke bawah. Maka daya panduan menegak dia dah jadi berkurangan. Ya, iaitu berat beg 40 Newton. Tadi beg tu berjisim 4 kg. Okey, daya ke atas iaitu Fy ni 12.86. Arah tak sama kita tolak lah. Ya, hasil daripada paduan dia. Maka kita dapat daya yang lebih kecil lagi, 27.14. Sebab itulah cara menarik beg ke atas ni ya, dengan daya F ke atas adalah lebih mudah ya, dan kita rasa lebih ringan. Okey. Jadi itu adalah tentang penyelesaian masalah yang melibatkan leraian daya ya. Okey, pada pelajar semua yang masih lagi belum subscribe cikgu ya, sila subscribe, okey, like dan memberi komen yang apa yang sepatutnya cikgu perbaikilah ya. Itu saja pada cikgu. Kita jumpa lagi ya pada tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum. Everything changes.